Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan menerangkan berkaitan pendapatan negara, persendirian dan pendapatan boleh guna. Pendapatan persendirian bermaksud jumlah pendapatan yang diterima oleh semua individu di sesebuah negara dalam tempoh setahun tanpa mengambil kira sama ada pendapatan tersebut dari urus niaga produktif ataupun tidak produktif. Bagi menjelaskan lagi bagaimana pengiraan pendapatan persendirian diperolehi, kita akan merujuk kepada jadual 2.4 yang telah diberikan. Okey, di sini dapat kita lihat jumlah pendapatan persendirian diperolehi dari jumlah pendapatan negara yang ditolak dengan cukai pendapatan syarikat, caruman KWSP dan SOKSO. Kenapa kesemua item ini perlu ditolak? Sebab kesemua perbelanjaan ini dibuat ataupun dicarum sendiri oleh penerima pendapatan dalam negara tersebut. Kemudian, kita perlu tambah semula dengan bayaran pindahan dan pendapatan faedah atas pinjaman pengguna dan pinjaman kerajaan. Kedua-dua jenis faedah ini perlu dicampur dalam akaun pendapatan persendirian kerana ia merupakan pendapatan kepada individu yang telah mengeluarkan pinjaman kepada pihak-pihak berkenaan, atau ia juga boleh dikenali sebagai pendapatan tidak produktif. Pendapatan boleh guna pula merupakan baki pendapatan setelah ditolak cukai dan potongan statutory. Baki pendapatan ini juga dipanggil pendapatan sebenar dan akan digunakan oleh isi rumah untuk membeli barangan dan perkhidmatan keperluannya serta dijadikan simpanan jika mempunyai lebihan. Di dalam jadual 2.5 kita dapat lihat pendapatan boleh guna diperolehi setelah pendapatan persendirian ditolak dengan jumlah bayaran cukai pendapatan. Tujuan cukai pendapatan ini dikenakan adalah untuk membiayai perbelanjaan awam dan yang paling penting ianya merupakan satu langkah yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu mengurangkan jurang perbezaan pendapatan individu di dalam sesebuah negara. Masalah pengiraan dua kali dan konsep nilai ditambah. Pengiraan pendapatan negara yang menggunakan kaedah keluaran ada kalanya menimbulkan kesilapan pengiraan. Justru itu, kerap kali kaedah yang mengambil pendekatan nilai ditambah digunakan. Jelasnya, konsep nilai ditambah digunakan dalam pengiraan pendapatan negara adalah untuk mengelak masalah pengiraan dua kali. Urus niaga yang direkodkan untuk menghitung pendapatan negara mengikut konsep nilai ditambah hanya meliputi nilai urus niaga kegiatan akhir pelbagai sektor. Dari segi praktikal, wujudnya kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu barang itu merupakan barang perantaraan atau barang akhir ekonomi yang produktif. Kerumitan tersebut akan menyebabkan wujud masalah pengiraan dua kali. Jika nilai barang perantaraan dan barang akhir dicampurkan bersama, nilai keluaran negara yang diperoleh akan melebihi nilai keluaran negara sebenar. Pembincangan konsep nilai tambah akan dijelaskan dalam jadual 2.7 dan 2.6. Jadual 2.6 menunjukkan proses menghasilkan meja. Ada 4 proses. Yang pertama, balak, papan, meja dan harga runcit. Balak dan papan adalah barang perantaraan. Meja dan harga runcit adalah barang akhir. Harga jualan bagi balak adalah 50, harga jualan bagi papan adalah 150, harga jualan bagi meja adalah 300, harga jualan bagi harga runcit adalah 500. Apakah yang dimaksudkan dengan kos input dalam jadual ni? Kos input adalah harga kos jualan untuk menghasilkan sesuatu barang. Contohnya,
untuk menghasilkan papan menggunakan kayu balak. Jadi, kos input bagi menghasilkan papan adalah 50. Kerana harga jualan bagi balak adalah RM50. Jadi, 150 tolak dengan 50, nilai yang ditambah adalah 100. Sama macam meja, untuk menghasilkan meja menggunakan papan. So, papan adalah kos input bagi meja. Harga jualan bagi papan adalah 150. Jadi, 300 tolak 150 akan mendapat 150. Harga jualan keseluruhan adalah 1,000. Harga nilai ditambah campur dengan kos input adalah 1,000. Okey. Jadual 2.7 pengiraan pendapatan negara. Okey. Sumbangan untuk sektor Sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga dan sektor keempat. Sektor pertama, nilai yang ditambah adalah 50. Sektor kedua, nilai yang ditambah adalah 100. Sektor ketiga, nilai yang ditambah adalah 150. Dan sektor keempat adalah nilai yang ditambah adalah 200. Jadi, keseluruhan jumlah nilai tambah adalah 500.